Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sedang membincangkan tajuk tingkatan 3. Kita berada di set 4, soalan 21. Dan saya harapkan kamu dah cuba buat dulu sebelum kita bincang. Okay, untuk soalan 21A, susun yang berikut dalam tertib menaik, yang bermaksud daripada nombor kecil ke nombor besar. Kalau kita tarik line 1, so nombor yang ada, kalau kita tengok sini, yang positif 7 dengan 6.3. Lepas tu ada kosong tengah-tengah. Maksudnya sini 6.3 dan yang paling besar adalah nombor 7. Seterusnya negatif 9 dan negatif 4 2/3. So mudah je lah ni. Negatif 9 yang paling kecil dan negatif 4 2/3 adalah yang tengah-tengah kat sini, yang sebelum kosong lah, jejak. So, kita boleh susun lah kat situ. Negatif 9, negatif 4 2/3, kosong, 6.3 dan 7. Okay, itu untuk soalan 21A. InsyaAllah mudah sahaja. Okay, kita pergi ke soalan 21B. Yang ini cari nilai berikut. 9 tambah tolak 5 darab 7. Dan bila tambah dengan darab, kamu boleh tengok kat sini. 1 tambah 1 darab, abaikan yang dalam tu. So kita akan buat lah. Kita akan buat darab dulu kan. Okay, so kita jawab saja kat sini. So 9 tambah negatif 5 darab 7, kita akan dapat negatif 35. Kalau tak faham, kalau tak erti nak CP ni, tekan kalkulator sajalah. Kamu tekan semua ni terus. Negatif 5 darab dengan 7 dapat dengan negatif 35. Seterusnya kita selesaikan lah. Tambah dengan tolak, ini kurungan. So 9 tolak 35, tekan kalkulator saja. Kamu akan dapat negatif 26. Okay, seterusnya yang bawah pula, negatif 18 tambah tolak 30. Yang ini kita selesaikan macam mana? Kita buka saja kurungan tu. Negatif 18 tambah tolak dapat tolak 30. Bawah pula negatif 16 tolak-tolak dapat tambah 12. Ok, selesai itu tekan saja kalkulator. Negatif 18 tolak 30 dapat negatif 48. Yang bawah pula negatif 16 tambah 12, sama juga, tekan kalkulator saja, negatif 4. Lepas tu kita tak tinggalkan macam ni lah. Kalau tinggal macam ni salah lagi. So kita mesti yang paling ringkas. Tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 12. Ataupun kalau kamu reti potong-potong, kamu potong lah. Tolak dengan tolak, 4 dapat 1, 4, 8 dapat 2, 12. Ok, itu kalau reti congak. Kalau tak reti tak apalah, tekan saja kalkulator. Alright, kita teruskan ke soalan 22A. Ini adalah soalan set. Senaraikan set Q pelengkap. Q pelengkap. Ini nama, kalau tak ingat ni tulislah. Ni pelengkap. Pelengkap maksudnya selain daripada huruf Q. Dia melengkapi Q tu. So selain daripada huruf Q. Ni kalau kita tengok sini, ni P. P ni maksudnya yang besar ni. Yang besar ni P. Q yang kecil. So maksudnya Q ni berada di dalam P. Kamu kena tengok, kena fahamkan lah cerita ni. P yang besar, Q yang kecil. Dia tanya selain daripada Q lah, pelengkap dia. So tutup saja Q ni. Kalau kamu ada tangan, kamu tutup saja. Pakai jari pun boleh. Tutup 17, 19, 23. Maksudnya dia punya pelengkapnya adalah nombor yang selain daripada nombor dalam ni. Kita boleh tulislah terus 16, 20, 21 dan 24. Okay, bila nak tulis tu macam ni lah. Kita ada buka dan tutup sahaja. Okay, seterusnya B pula. Tandakan bagi penyataan benar dan pangkah untuk penyataan yang salah. Kamu boleh tengok kat situ. Q subset bagi P
Bermaksud, adakah Q ni di dalam P? Betul tak Q ni berada di dalam P? Jawapannya adalah benar. Dia berada di dalam P ni lah. Dia lebih kecil daripada P ni. Seterusnya, adakah unsur 20 termasuk dalam Q? Kalau kamu tengok unsur 20, 20 ni masuk unsur dia lah. Ni ada tanda dia. Dia lebih kurang subset juga, tapi dia cerita untuk unsur saja, lebih dalam lah. 20. So 20 ni, adakah 20 ni dalam Q? Jawapannya adalah tidak. Yang ada dalam 20 adalah dalam Q adalah 17, 19 dan 23 sahaja. Okay, so salah lah. Terusnya, Q mempunyai 8 subset. Subset maksudnya kena conteng lah, ataupun kita ada kiraan sebab dia tanya kiraan sahaja ni, berapa bilangan. So cara dia adalah kita kira dengan bilangan unsur dalam ni, dalam Q. So ada 1, 2, 3. Ada 3. Kita boleh tulis lah 3. Kita kuasakan 2. Letak je kuasa. So 3 kuasa 2 dapat 3 darab 3 maksudnya dapat 9. Sepatutnya dia ada 9 subset. So kat sini salah. Macam tu lah. Okay, ni cara mudah lah. Kalau dia ada 4 dalam ni, ada contoh macam P ni. Contohlah P ni ada 4 sahaja. So 4 kuasa 2 dapat 16. Itu adalah subset dia lah. Lebih terang, lebih detail, saya tak nak cerita kat sini. Takut panjang pula. So kita terus saja. 23. Kita pergi tengok 23A. Okay, ini adalah soalan, dia kata hexagon kat sini. Hexagon maksudnya ada 6. Ingatlah. Ingat balik lah dia punya nama-nama dia tu. Ataupun kamu boleh kira sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Walaupun dia tak bentuk lah cantik. Biasa kalau kamu belajar dulu, bentuk dia macam ni kan, macam diamond sikit kan. Tu 6 lah, 6 yang cantik. Sekarang ni dia tak cantik lah, dia berterabur je. Asalkan dia 6, kamu boleh kira lah berapa banyak bilangan dia. Dia cakap kat sini JKQ. J mana J tadi? Okay, J kat bawah ni lah. Terhilang pula huruf dia. JKQ adalah garis lurus. Okay, kita boleh jawab kat sini. Kita boleh tengok ni 6. Ada 6 maksudnya dalam tu rumus. Rumusnya N tolak 2 darab 180. Kita nak tahu berapa banyak sudut pedalaman ni. So ada 6 tolak 2 lah. 6 tolak 2, kita akan dapat 4. 4 darab 180. Kita darab sajalah. So kita akan dapat 720. Ini untuk hexagon 6. Contoh kalau pentagon pula. Pentagon berapa? 5 kan? 5. So 5 tolak 2. Begitulah sebagainya. Kalau oktagon 8. 8 tolak 2. Kamu kena ingat lah nama-nama tu. Okay, so maksudnya kat sini 720. Jumlah keseluruhan ni dalam ni 50 tambah 85 tambah X tambah 110 tambah sekian tambah sekian. Ini adalah 720. So mudahnya kamu kena carilah satu-satu sebenarnya. Yang macam ni dia kata dah garis lurus. So sini kamu kena cari. Sini kena cari. X tu memang dia suruh carilah. Kita tolakkan saja nanti. So sini adalah garis lurus. Garis lurus kita dah belajar sebelum ni. Walau bentuk macam mana pun nama dia garis lurus. Kamu anggap sini kalau kita ikut gambar kat sini 60 sini. Bila garis lurus maksudnya 180 total semua. Kalau kita tarik ni mesti 180. Dah sini 60. So bakinya berapa? Tolakkan sajalah. 180 tolak 60 dapat 120. So kamu boleh tulis lah kat sini 120. Okay, itu satu. Seterusnya
Kita kena dapat lah setiap bucu ni, kecuali yang terakhir ni. So setiap kat P pula, sini 145. So bawah dia macam ni yang kita belajar adalah gaya lurus. Yang untuk soalan ni, ini nama dia bulatan penuh kan. Gaya lurus separuh. Kalau bulatan penuh, berapa ratus darjah? 360. Bila dia pusing satu bulatan, dia jadi 360. So jumlah kat sini keliling sebenarnya 360. So apa nak kena buat untuk nak dapat yang bawah ni? Kita tolakkan sajalah. 360 tolak dengan 145. Bila kamu akan dapat 215. Okey, 215 di sini. Contoh sini Sini 215. Kalau tak faham, tengok baliklah video ni. InsyaAllah mudah aje. Kamu kena ingat lah. Gaya lurus 180. Bulatan penuh 360. Rumus untuk heksagon, N tolak 2 darab 180. So masukkan heksagon ada 6. N ni maksudnya bilangan bucu. Okay, boleh tengok balik lah nota-nota sebelum ni. Sini dah dapat 215. So apa nak buat? Kita tolakkan sahaja. 720 tolak 215. Kita tolak semula setiap bucu tu. Untuk kita nak tahu yang bucu terakhir tu. Kamu tolakkan sajalah. So bucu terakhir tu adalah huruf X. Bila kamu tekan, kamu akan dapat 140. Sini adalah 140. Dapatkan lah. Logik lah sini 140. Nampak lebih besar daripada 90. Ataupun kalau kamu rasa tak yakin, kamu tambah balik lah semua step satu ni. Pastikan dapat 720. Okey, mudah saja. Kamu tengoklah ada 3 konsep kat sini. Kena buatlah selalu. Nanti insyaAllah lama-lama nanti kamu akan ingat. Seterusnya soalan 24. Ini segi 4 sama dia kata. Yang bawah ni JMNP segi 4 sama. Kita boleh counting macam ni lah untuk memudahkan nampak. Maksudnya sini sama dengan sini kalau kamu nampak lah, ini bulatan, pusat bulatan. Sini dia punya jari dia. Automatik sini pun jari. Ingatlah jari adalah daripada tengah sampai ke hujung. Daripada kalau hujung ke hujung itu maksudnya diameter. Soalan dia tanya, dia dah bagi panjang lengkuk KLM. KLM adalah 17.6. Yang sini lengkuk sini 17.6. Berapa jari dia? Dia tanya. Bila dia bagi panjang lengkuk, maksudnya kita kena gunakan rumus kulilit lah, keliling tu, panjang keseluruhan. So kita pakai rumusnya adalah 2 pi J. Itu rumus dia. Ini adalah rumus lilitan bulatan, ukur keliling lah. Tapi bila kita tak penuh, macam ni tak penuh lah. Kalau kamu tengok ni, yang kita tandakan tadi ni, dia tak penuh. Dia hanya sikit saja, dia hanya 144 darjah saja. Dia tak pusing penuh. Kalau pusing penuh maksud 360. Bila 360 kita pakai rumus ni lah, solid. Bila dia tak penuh macam ni 144, so kamu kena letak sudut dia. Macam ni sudutnya berapa? 144 perkan dengan penuh. Penuhnya 360. Penuh tu maksudnya bulatan penuh lah. So 144 per 360. Kita jadikan dia macam kiraan nisbah sebenarnya. Okay, 144 per 360 darab 2 darab pi. Pi ni pi berapa? Kita pakai 22 per 7. Jari ini yang kita nak cari. Soalan dia tanya jari. Ini yang kita nak cari. Sama dengan berapa jumlah yang kita cari ni, panjang lengkuknya. Dia dah bagi sini 17.6. So kita darabkan sajalah 144 per 360. Darab 2 darab 22 per 7.
darab 22.7 adalah pi. J dia letak J sahajalah, 17.6. Okay, untuk nak dapat ni macam mana nak buat? Kalau dah nampak macam banyak ni ada darab, ni ada bahagi, lepas tu sebelah sini 17.6 sahaja. So secara ada mudah, yang paling mudah lah kamu selesaikan ni dulu. Kamu tekan saja kalkulator. Saya tekanlah sebab saya tak tahu berapa nombor tu. Bahagi 360, ataupun kamu tekan pecahan per boleh. Sebab ni kalkulator ni ada masalah sikit. Bahagi 7 sama dengan lah. So kamu akan dapat 88/35. Ni belajar, tekan kalkulator, jangan ikut saja. Okay, macam mana dapat 88/35? Ada masa dia jadi bentuk macam ni 2/18/35. Betul tekan, kalau tekan kalkulator dia akan keluar macam ni lah, 2/18/35. So kerja kamu adalah tekan shift, tekan ABC. Kalau ada kalkulator, kamu kena tekan lah, tekan shift, tekan ABC. Kalau dia dapat pecahan bercampur, kamu nak jadikan dia pecahan tak wajar, kamu tekan shift, tekan ABC. ok, selesai situ. Kamu akan dapat jawapannya adalah 88/35. Kita jadikan lah pecahan tak wajar untuk nak mudahkan kerja lah. ok, so tak adalah, kalau bercampur tu kan ada nombor pelik-pelik kan kat depan ni, macam ada 3 serangkai kat situ. Takut kamu pening nanti pula. ok, selesai macam tu. Lepas tu nak buat apa? Ini macam dah sama macam minggu lepas kita belajar. Bila dia melekat, ni darab, kita bawa pergi sebelah, dia jadi bahagi. ok, syarat kamu tahulah nak jawab tu. Ini darab, kita bawa semualah serentak untuk nak mudahkan kerja. Pindah sebelah, dia jadi bahagi. So 17.6 ni string, bahagi dengan 88/35. Kamu tekanlah saja kalkulator tu. 17.6 bahagi 88/35. ok, kamu akan dapat jarinya adalah 7. Tekanlah kalkulator tu, simple tu. So jari sini adalah 7. Kita dah dapat dah, cantik lah tu. 7, sini pun 7, sini pun 7. Lepas tu apa kita nak buat? Dah dapat ni, kita boleh jawab lah untuk soalan jumlah luas. Luas petak senang. Yang akan ada masalah di bulatan ni, tadi kalau kita pakai tadi rumus 2 pi j, untuk luas pula kita pakai rumus pi j kuasa 2. ok, kena ingat lah rumus tadi lilitan bulatan. Yang ini adalah rumus lilitan bulatan. Bila kita nak cari luas, kita pakai pi j kuasa 2. Pi sama, masih sama 22/7. Jari pula kita dah dapat tadi dah 7 kan. Kita cari, ada kaitan lah. Maksudnya kalau kamu tak dapat jawab yang A ni, mustahil lah kamu nak dapat markah penuh untuk B. ok, seterusnya ada sama macam tadi juga, kena letak sudut, sebab benda ni bukan penuh. Sama je, kita letak sajalah. Kamu ingat lah, sebab kita gunakan konsep nisbah sebenarnya ni. 144 berapa sudut dia per dengan 360. Kita masukkan saja. So jawablah 144/360 darab pi dia 22/7 darab lagi dengan jari. Jari adalah 7 kuasa 2. Tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat berapa? Saya tekanlah saya pun tak tahu jawapan berapa ni. 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Alright, kita akan dapat 308/5. Kita
kita jadikanlah perpuluhan, senang cerita sikit. So 61.6. Ini adalah luas untuk kat sini, yang lengkuk ni, minor lah sektor ni. Okay, so maksudnya ni baru sini selesai lah. 61.6 segi 4 pula. Segi 4 pun mudah. Segi 4 panjang darab lebar. So kita darab saja, 7 darab 7 dapat 49. Bila dia nak jumlah luas, kita tambah sajalah. Okay, luas keseluruhan lah maksudnya. 61.6 tambah dengan 49, dan kita akan dapat 110.6. Okay, tekanlah kalkulator cm2, insyaAllah lah. Okay, kita ada step ni lah. Ni kamu tengok balik lah, simple lah insyaAllah. Kamu tahu ini rumus baru. Kalau kamu lupa, ini untuk luas, yang atas ni untuk lilitan bulatan. Kalau ada cerita panjang-panjang tu, maksudnya kita pakai rumus lilitan. Kalau dia tanya luas tu, pakai rumus luas lah untuk ni. Tapi sudut depan masih tetap kena letak kalau dia tak penuh. Kalau dia penuh, 360 lah, ataupun tak payah letak. Ok, selesai tu. Seterusnya ke 26A. Ok, hitung nilai. Ni simple je kalau tekan kalkulator terus kan. Okay, bila soalan macam ni mungkin akan ada markah 1 atau 2. Dan kalau kamu tekan kalkulator saja, takkanlah markah 1 je kan. Itu dapat markah 1 lah kalau dapat markah. So ini dia tak suruh pakai kalkulator lah, maksudnya hitung, dia suruh hitung. So boleh tekan lah. Walaupun kita tekan kalkulator, tapi tunjuklah jalan kerja satu-satu. Macam ni, punca kuasa 3 negatif 125. Bila tekan kalkulator, ada orang yang tak tahulah tekan punca 3 ni berapa, macam nak letak. Kamu carilah punca. Ni ada punca 3 ni, sebelah ABC ni. Ada warna kuning kat atas ni lah, punca 3. So bila warna kuning, maksudnya kena tekan shift tanda tu. Tekan lah kalkulator. Ni kalau saya ada sama ni, shift tanda, shift punca tu. So tekan negatif 1, 2, 5. So dapat negatif 5. Tekan tulis lah negatif 5. Walaupun kau tak kira pakai tangan, ni sebenarnya boleh congak. Tolak 2 kuasa 3. Sama je, kita buat step by step. Negatif 5 tolak 2 dapat negatif 7. Kalau tak kerti, tekan kalkulator. Negatif 7 darab kuasa 3. Bila negatif 7 kuasa 3, pastikan letak kurungan. Ni penting lah. Negatif 7 kuasa 3. Tekan macam tu. So dapat negatif 343. Dia ada beza kalau kamu tekan, kamu letak kurungan atau tak letak. Contoh kalau saya letaknya negatif 7 kuasa 3, dia akan dapat jawapan lain lah. Untuk sebahagian lah. Macam ni memang tepat lah, sama. Ok, mungkin kalau kuasa 2, kuasa 4, kuasa 5, nanti kamu akan nampak lain lah. So benda ni kena letak kurungan untuk memastikan yang kamu tekan yang beberapa kali ganda tu adalah negatif 7. Ok, insyaAllah kamu faham. Yang contoh tadi macam contoh lah, sebagi yang lain sebab takut kamu macam tak faham sini kan. So, contoh negatif 7 kuasa 2. Kamu tekan kalkulator. Dia ada beza lah, negatif 7 kuasa 2 dengan kurungan negatif 7 kuasa 2. Ini untuk kuasa 2 lah, yang kita boleh nampak beza lah. Kalau untuk kuasa 3, kau tekan salah pun masih betul. Macam ni tekan kalkulator, kita akan dapat, letak kurungan, kita akan dapat 49. Untuk yang macam ni pula, kalau kamu tekan kalkulator, akan dapat negatif 49. Ok, ni perbezaan dia lah. Untuk kuasa 3 saja yang kamu tak nampak. Ok, selesai itu. Ok, kita pergi ke sini. Ini adalah soalan persamaan linear serentak.
Simon membeli 4 tiket dewasa dan 3 tiket kanak-kanak dengan harga RM31. Vasu pula 6 dengan 1 kanak-kanak RM36. So kita kena ciptalah dua persamaan. So 4 dewasa huruf X. So kita letaklah, dia beli 4 dewasa. So 4X total bila dia cakap dan, maksudnya total lah, harga dia RM31. So kita letak tambah 3 kanak-kanak huruf Y sama dengan RM31. Vasu pula 6 dewasa X, ini dewasa X, tambah 1 kanak-kanak Y sama dengan 36. Bila dapat macam ni, ini kamu dah belajar ni masa tingkatan 1. Persamaan linear serentak, macam mana kamu nak hapuskan. Dia ada 2 kaedah lah. Satu kaedah penggantian, satu lagi kaedah kita gunakan penghapusan. Saya suka gunakan kaedah penghapusan sebab dia lebih senang sikit lah. Dia tak ada nampak pecahan ke apa. So penghapusan, kita nak hapuskan, kita kena tengoklah yang mana kita nak hapuskan. Macam ni 4 dengan 6. So nombor yang terdekat adalah nombor 12. Sini kena darab 3, sini kena darab 2. 4 darab 3 dapat 12. Semua ni kena darab 3 lah. 6 darab 2 dapat 12. Baru samalah. Itu kalau saya nak samakan X. Tapi untuk soalan ni, saya nak mudahkan lagi kerja, saya samakan hanya Y. So sini adalah 3, bawah sini 1. So 1 nak samakan 3, kita darab dengan 3. Kita darabkan saja 6. Bila darab 3, maksudnya setiap satu tu kita darab 3. Kamu untuk permulaan, kalau dah lupa ataupun kamu memang tak faham sebelum ni, kamu tulislah darab 3 setiap satu tu, untuk mudahkan kamu lah. 6 darab 3 18X tambah 3Y sama dengan 6 3 18 108. Itu persamaan pertama. Lepas tu persamaan kedua ni adalah 4X tambah 3Y sama dengan 31. Saya conteng sini untuk sebab tak muat dah. Sinilah So 18 saya conteng balik 18X tambah 3Y sama dengan 108. Satu lagi persamaan, sebab kita dah darab persamaan yang kedua ni, kita tak boleh ambil persamaan kedua tu letak sini, nanti tak dapat apa-apa jawapan. So kita kena ambil satu lagi persamaan yang lain daripada yang tadi. So yang atas ni lah, kita boleh ambil 4X tambah 3Y sama dengan 31. Kamu tengok balik lah. Kenapa kita darab 3? Sebab kita nak samakan Y. Kalau kamu tengok kita dah susun, boleh tengok lah kat sini, Y dia dah sama dah, nombor dia tu 3 dengan 3. Depan tak kisah, dia sama ke tak sama ke tak kisahlah. Yang ini kita nak hapuskan. Bila kita dah jumpa benda yang satu yang sama, so kita kena letak lah, kita kena letak operasi kat sini. Kita nak tambah ke kita nak tolak, nak bagi hapus, itu namanya kaedah penghapusan. Ini nama dia penghapusan. Dia nak hapuskan, kalau macam ni nak hapuskan Y lah. So 3 nak letak apa dengan 3 ni dapat kosong. Kerja kita nak dapatkan kosong. Semudahkan kamu, nak bagi senang faham lah, nak senang ingat, kita tengok simbol sahaja mana yang kita nak hapus. Kalau simbol tu sama, kamu letak kat sini tolak. Kalau dia lain ataupun berbeza lah, atau berbeza, satu tambah satu tolak, itu maksudnya lain lah, kita letak simbolnya adalah tambah. Sekarang ni tambah dengan tambah, simbol adalah sama. Bila sama kita letak tolak. Ingatlah sikit, ini nak bagi senang faham lah, senang ingat. So kita tolak je, 3 tolak 3 dapat kosong, selesai lah. 18X tolak 4, so kita dapat 14X. 108 tolak 31, tekan kalkulator lah. 108 tolak 31, so dapat 77. Ini kosong, kita abaikan lah. Sedang cerita sebenarnya abaikan, kita tutup sajalah. So 14X sama dengan
77. Okey, kalau saya conteng kat bawah ni 14x sama dengan 77. Kalau saya nak x 77, 14 pindah sebelah dia jadi apa? 14 ni melekat. Bila melekat ni darab. Dia biasa jumpa dah. Pindah sebelah dia jadi bahagi. Tulislah. So 77 bahagi dengan 14. Okey. So 77 bagi 14 kita akan dapat, jadikan dalam poin, kita akan dapat 5.5. Right? Dapatkan lah. Bahagikan saja. Ini adalah X. Tak habis lagi sampai situ. So kita kena selesaikan. Bila nak selesai, kita pilih lah mana-mana persamaan yang kita nampak dalam ni yang kita nak masukkan. Biasa kita ambil yang mudah lah. Kalau macam saya ambil yang ringkas saja ni. Macam ni 6x. 6x tambah 1y sama dengan 36. Kita masukkan nilai x tadi ni. Kita dah dapat dah 5.5. Kita masukkan dalam ni 5.5. Sebab kita masukkan x. Ikut dah soalan. Kalau ada soalan, ada masa kamu dapat y dulu, automatik kamu masukkan y. Ini dapat x. So masukkan dalam x. So 6 5.5. Kita letak kurungan tambah 1y sama dengan 36. So 1y 5.5 darab dengan 6. 5.5 darab dengan 6, kita akan dapat 33 kat sini. Tambah 1y sama dengan 36. So y sama dengan 36. 33 pindah sebelah. Bila nak pindah, kita tengok simbol depan dia. Ni tambah, pindah sebelah dia jadi tolak. So tolak lah. 36 tolak 33. Dapat jawapannya adalah 3. So y adalah 3. Okay, selesai sampai situ. Okay, itu adalah 26B. Seterusnya, kalau nak belajar ni, ini adalah ketaksamaan linear. Advance sikit lah ni. Saya tak tahu kamu dah biasa buat atau tak, ataupun dah lupa. 5M tolak 16 lebih kecil daripada 4 M tolak 3. Ni kita anggap macam tengah-tengah ni, sebenarnya kita anggap macam sama dengan sebenarnya. Kita anggap sajalah. So 5M tolak 16 lebih kecil daripada, kita buat macam biasa je. Ni kurungan kan. So kita darab 4 darab M dapat 4M. 4 darab negatif 3, 4 darab 3 dapat 12. Tolak, macam tu lah. Selesaikan. Kita nak M dengan nombor. M kita bawa belah kiri, nombor belah kanan. Macam tu lah. Simple je. So 5M tolak, sebab ni tambah, pindah sebelah dia jadi tolak. Ini tolak, pindah sebelah dia jadi tambah. Okay, selesaikan. So tolak 4M lebih kecil 12 tambah 16. Okay, 5M tolak 4M dapat 1M lebih kecil daripada, tekan kalkulator, dapat 4. Okay, saya harap kamu tahulah tu. Okay, kita pindah sajalah. Seterusnya 3 tolak M per 2 lebih kecil daripada M. Bila kita kalau nampak confuse je, dia sebenarnya macam sama dengan lah. Bila macam sama dengan, apa yang kita buat? Kita darab silang. Ini bahagi ni. Ni bahagi, pindah sebelah dia jadi apa? Dia jadi darab. Ini bahagi 2 nama dia. Pindah sebelah dia jadi darab, ataupun kita panggil darab silang lah. Naikkan ke atas terus. So bila naik ke atas, 3 tolak M lebih kecil daripada 2 darab M dapat 2M. Okay, selesai itu. Untuk soalan macam ni, dia ada 2 lah, dia punya penghujung. Yang kamu nak staykan M belah kanan, ataupun kamu nak bawa dia belah kiri. Tapi bila 2 ni ni tambah 2, pindah sebelah dia jadi negatif. So nanti nombor belah kiri dia negatif. Itu nanti ada
pertukaran lah, pertukaran simbol ni. Saya tunjuk yang tu dulu sebab itu yang biasa kamu buat. 2M pindah sebelah dia jadi tolak. 3 ni apa? Simbol depan. Tambah, pindah sebelah dia jadi tolak. Okey, senang je itulah. Baru kamu nampak. So negatif M stay. Ni stay. 2M pindah sebelah dia jadi tolak 2M lebih kecil. 3 pindah sebelah dia jadi tolak 3. Kita selesaikan. Negatif M tolak 2 ataupun negatif 1M tolak 2 dapat negatif 3M. Tekan kalkulator sahaja. Okay, kita bawa pindah. Ini pindah. Ni melekat. Sama darab. Pindah sebelah dia jadi bahagi. Bila untuk yang ni lah, untuk special case, untuk ketaksamaan ni, dia bawa pergi sebelah dengan simbol tengok benda yang melekat bukan yang tengok semua lah. Dia melekat dengan huruf tu adalah negatif. Dia bawa pergi sebelah, betul lah tu, nanti dapat negatif 3 per negatif 3. Dia jadi bahagi kan. Nanti bila dia bawa negatif ni, kita kena terbalikkan simbol ni lah. Macam ni lebih kecil, kita akan buat lebih besar. So selesaikan M lebih besar daripada 1. Seterusnya dia nak nombor dia tu. Macam ni ni dia melekat dia melekat dengan huruf tu negatif. Kita tukar simbol, itu saja. Terbalikkan saja. Fahamkan soalan. Kita nak habiskan. Dia kata nak senaraikan nilai integer M. M tu berapa? Nombor biasa tak banyak lah. Macam ni M lebih kecil daripada 4. Termasuk tak? Termasuk 4 lah. M4 3 2 1 0 kan. Kalau kita boleh conteng so conteng kat sini dulu. Ni lebih kecil 4 3 2 1 0 negatif 1 negatif 2 kan. Tu nombor dia. Seterusnya lebih besar daripada 1. M lebih besar daripada 1. Tapi masuk tak? Tak termasuk 1. Maksudnya nombornya bermula dengan nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Ini dan sebagainya lah. Bila kita tengok macam ni, kamu tengoklah, kamu bandingkan dua kiri dan kanan. Nombor yang terkena adalah nombor 2, 3, 4 macam tu. So jawapannya adalah 2, 3, 4. Selesai lah, InsyaAllah. Okay, itu adalah nombor M. Ni M dia lah. Inilah nilai dia. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Dia biasanya macam tu lah. Dia berlanggar. Nak bagi tahulah berapa nilai dia. Kalau dua-dua lebih kecil, nanti kita tak nampak nak berapa banyak kamu nak list kan. Kamu tak boleh nak list lah. Okay, selesai tu. Seterusnya 27. Okay, kita selesai. Ini soalan terakhir untuk hari ini. Permudahkan 3/4 PQ kuasa 2 darab 8P kuasa 2R. Ini kita dah belajar sebelum cuti. So nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Ini darab. Darab, kamu kena ingatlah apa yang kita belajar. Dabah pertama. Bila darab dia jadi tambah. Lepas tu kuda, kurungan, kita jadi darab. Satu lagi balak kan. Balak. Bahagi dia jadi tolak. Ni dua ni geng lah terbaliknya. Seterusnya kena ingat lah tu. Seterusnya 3/4 darab 8. Kita selesaikan saja. Kita bawa lah darab ni, maksudnya kita rangkumkan sekali lah. Seterusnya P dengan P kuasa 2. P ni maksudnya P kuasa 1. Macam tu lah kalau kita susun. P kuasa 2, Q kuasa 2, Q tak ada, R lah yang tinggal. Macam tu. Kita susun sebelah-sebelah nak bagi nampak. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Selesaikan. 3/4 darab 8 dapat 6. Tekan kalkulator sajalah. P1 dengan P2. Dia darab ni maksudnya. Dia melekat dekat-dekat ni darab. Bila darab, dia jadi tambah. Tengoklah tu. Tambah sajalah. So P
1 tambah 2 dapat, kalau nak conteng lah macam tu. Kalau nak lambat sikit macam tu lah, belajar pelan-pelan kan. So P sama dengan 3Q2 R tak ada, ataupun 1 lah. Okay, selesai untuk soalan 1. Seterusnya 2 pula. Okay, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So nombor kita selesaikan 5/10, A, B, 3, A1 lah kita tulis, nak bagi senang nampak. Balak, bahagi kita jadi tolak. Kita tolakkan sajalah. Kalau nak mudah sebenarnya macam ni. So kita tolakkan sajalah. Ni 1, kita tulis 1, tolak dengan 2 macam tu lah. B pula 3 atas, bawah apa-apa 1 kan, tak ada tulis maksud 1. Tolak 1 macam tu lah. Dia terbalik dengan tadi lah. Macam tadi kan kita gabungkan, dia tambah. Yang ini dah siap-siap dah, bahagi. So bahagi automatik kita letak tolak. 5/10 kecilkan, dapat 1/2. A 1 tolak 2 dapat A kuasa negatif 1. B 2. Right, sampai sini lah. Ini untuk soalan kertas 2 tak ada masalah lah. Mungkin dia ada jawapan ni diterima. Kalau untuk kertas 1 kemungkinan lah, yang macam ni tak ada lah dia bagi. Dia kena pindahkan, dia tak nak negatif ni. Negatif ni bermaksud apa? Bermaksud benda tu sebenarnya berada di bahagian lah, label di bahagian lain lah. Macam ni, masa dia negatif tu dia berada di atas. So kita hilangkan negatif, kita letak dia di bawah macam tu. Okay, B2 kita letak saja. Dia terbalik lah. A ni ke atas, A negatif 1 ni masa tu dia ke atas, masa dia negatif ke atas. So kita hilangkan negatif dia, kita letak kat bawah. Itu sajalah yang kamu kena ingat. Okay, B2 pula, B2 lah, tak payah cakap banyak lah. Itu sahaja jawapan dia. Kemungkinan lah kalau kertas soalan kertas 1, dia akan ada jawapan macam ni sahajalah. Dia tak ada jawapan macam ni. So kamu kena susun lah macam mana nak hilangkan negatif. Kalau negatif tu berada di bawah, contoh kat sini negatif, kita hilangkan negatif tu, kita letak A tu kuasa 2 berada di atas lah. Macam tu saja. InsyaAllah lah kamu faham yang ni. Kalau tak faham juga, maksudnya tak cukup latihan lah tu. Okay, itu saja daripada saya untuk hari ni. Semoga kamu dapat lah sikit sebanyak apa yang boleh hari ni. Jangan lupa siapkan kerja. Kalau dah selesai tengok saya punya video ni, sila komen lah. Dah beritahu lah yang kamu dah selesai. Okay, tu menandakan kamu dah tengok lah video ni dan dah tengah buat lah kerja ni. Okay, boleh siapkan kerja ni. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.